Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa sabi'u min arkanis salah al-i'tidal walau li nafilatin. Yang ketujuh daripada rukun salat itu ialah al-i'tidal sekalipun salat sunat, kama sahahahu fi at-tahqiq, dalam kitab tahqiq, seperti mana yang ditasihkan dalam kitab tahqiq, li hadis al-musi'u salatuhu, berdasar kepada hadis seorang yang huduh solatnya dulu ada hadis kita dah bincangkan dulu. Wa yahsulu bi'audin li bada'in bi ayyauda ila makana alaihi qabla ruku'ihi. Wa yahsulu bi'audin, jadi i'tidal itu terhasil dengan cara dia kembali libadin, kembali kepada permulaan sebelum dia rukuk tadi. Bi ayyauda ila makana ali, dengan cara dia kembali kepada sebelum dia rukuk, keadaan asal sebelum dia rukuk, qabla rukuk. Sama ada sebelum rukuk tu dia qaiman, kembali pada qaiman, berdiri. Kalau sebelum dia rukuk dia berdiri, kembali berdiri. Atau qa'idan, ataupun sebelum rukuk tu dia salat duduk, maka kembali kepada duduk. Bis wasaminu min arkani salah at-tama'ninatu fihi, yang ke-8 daripada rukun salat itu ialah at-tama'ninah fihi, iaitu fi al-i'tidal. Jadi tama'ninah satu, i'tidal satu, dua perkara. Jadi tama'ninah tu ada pada 4 lah. Pertama pada rukuk, pada i'tidal, pada sujud, dan pada duduk antara dua sujud. Jadi benda sama tama'ninah, tapi kedudukan berbeza-beza, maka dia musannif di sini mengkira dia sebagai 4 rukun, sebab kedudukannya berbeza-beza walaupun nama sama. Kama fi khabaril musi' salatuhu, itu seperti mana yang tersebut dalam hadis orang yang huduh buruk solatnya itu, yang dulu telah kita kisahkan. Bi'an tastaqirru a'dha'uhu, dengan, iaitulah dengan betul i'tidal tadi tu, dengan tama'ninah tu ialah tastaqirru a'dha'uhu, tetap anggota dia tu tak bergerak, tetap tak bergerak. Ala makana alaihi, pada keadaannya, tetap pada keadaan tu. Kalau dia i'tidal tegak lah. Kalau dia i'tidal duduk lah, tegak, tak bergerak kan. Ala makana alaihi qabla ruku'ihi, sebelum dia rukuk. Bihaitsu yanfasilu irtifa'uhu an 'audihi ila makana alaihi, sekira-kira terpisah antara dia bangkit daripada an audihi, terpisah antara dia kembali semula kepada kedudukan dia tadi tu selepas rukuk, ila makana alaihi, kepada kedudukannya yang baru ni. Okey, kedudukannya sebelum itu dia rukuk kan. Sekarang ni kalau dia berdiri, maka antara rukuk dengan berdiri sekarang ni i'tidal, berdiri i'tidal tu terpisah, kan. Terpisah dengan apa? Dengan berhenti sebentar. Kalau sebelum tu dia salat duduk, maka dia rukuk, kemudian dia kembali duduk semula. Jadi antara dia rukuk dengan duduk semula tu, dia berhenti untuk memisahkan antara rukuk dengan dia kembali kepada duduknya. Kalau dia salat duduk, kalau berdiri ya. Wala raka'an qiyamin, kalau dia tu rukuk selepas dia berdiri, dia rukuk, masa dia rukuk tu terjatuh, mungkin sebab dia ngantuk ke, atau dia sakit lemah ke, sawan ni kan, jatuh dia kedung kan, tergolek. Fasaqata an ruku'ihi, tengah rukuk tu tergolek dia.
Jadi kalau dia tergolek tu qabla tamakninah fihi, sebelum dia tamakninah, dia rukuk terus tergolek, ada wujuban ilaihi, maka wajib kembali kepada rukuk dia. Terus rukuk, dia bangkit daripada tergolek dia tu, terus dia rukuk, tak payah berdiri semula. Wa tama'anna, jadi dia ambil tamakninah dia, untuk ambil tamakninah. Summa tadalah, lepas dia rukuk dengan tamakninah tu, barulah dia bangkit untuk i'tidal. Tu satu. Au saqata anhu ba'daha, ataupun dia tergolek masa dia tengah rukuk tu, dia tergolek selepas dia dapat tamakninah. Tamakninah dah dapat dah, cumanya tak sempat nak i'tidal, nak bangkit daripada rukuk tu, dia tergolek dulu. Nahadha mu'tadilan, dia boleh terus bangkit untuk i'tidal, tak payah dia rukuk semula. Sebab tadi dah dapat tamakninah dalam rukuk, maka dah dapat rukun. Sebab itulah dia terus dah i'tidal, tak payah dia rukuk semula. Summa sajada, lepas tu terus sujud. Wa in sajada summa syakka, habis kita tadi. Wa in sajada summa syakka hal atamma i'tidaluhu, jika dia sujud kemudian tengah sujud tu dia syak, adakah i'tidal dia tadi tu dia dapat i'tidal sempurna ke tak dapat. Bila dia ragu, aku tadi i'tidal aku sempurna tak sempurna, dia kata kan, dia syak 50-50. Ya tadalah wujuban summa sajada, kan. Jadi dia tengah sujud tu tiba-tiba syak, ragu, aku tadi i'tidal tadi i'tidal aku sempurna ke tak sempurna, tegak betul ke ataupun dia patuk ayam, kan. Jadi wajib dia bangkit balik untuk dapatkan i'tidal. Jadi tengah sujud tu pun wajib bangkit balik, untuk dapatkan rukun dia yang tertinggal tadi. Wajib hukum dia, kemudian barulah summa sajada, barulah dia sujud balik. Wala yaqsudu bihi ghairuhu, hendaklah masa dia turun sujud tadi tu, dia hanya tujuan dia untuk sujud saja, tidak boleh ada tujuan lain, kan. Sama ada dia ada niat ataupun tak ada niat, tapi memang dia tujuan turun tadi tu memang untuk sujud, tak ada tujuan yang lain, tak ada tujuan untuk apa-apa je lah selain daripada sujud. Walau rafa'a khawfan min syai'in kahayatin lam yakfi, kalau dia tengah sujud tu dia angkat kepala dia, kan, kerana takut kepada sesuatu, seperti takut ada ular menjalar dekat dia, lam yakfi raf'uhu, maka ketika tu dia bangkit daripada sujud ni tadi tu tak dikira, dia tidak dikira. Lam yakfi raf'uhu lidzalika an raf'is salah, sebagai bangkit daripada sujud. Kalau dia tengah sujud tiba-tiba ada ular, dia pun terbangkit. Jadi bangkit tu tidak dikira bangkit untuk solat, bangkit dalam solat. Dia kalau nak bangkit duduk antara dua sujud tu, dia kena tujuan dia bangkit untuk duduk antara dua sujud. Tapi kalau bangkit terkejut kerana ada sesuatu, contoh di sini ada ular, maka dia kena sujud balik dan dia kena bangkit semula dengan niat untuk duduk antara dua sujud. Sebab apa? Li'annahu sarifun, sebab bangkit dia yang tak sengaja tadi tu merupakan sarifun, dia adalah lari keluar daripada niat daripada perbuatan solat, niat perbuatan solat, kan. Sarifun, keluar daripada perbuatan solat, kama marra. Dulu dah dijelaskan masalah ni. Sebab tu dah kena sujud semula dan bangkit semula dengan niat untuk duduk antara dua sujud. Wa tasi'u min arkani salati as-sujud, yang ke-9 daripada rukun solat itu ialah sujud marrataini, dua kali, fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat. Liqaulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitanir rajim warka'u wasjudu, dan rukuklah kamu sekalian dan sujudlah, dalam surah Al-Hajj tadi, kan. Iaitulah dalam surah Al-Hajj tadi
A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu. Wahai sekalian beriman, rukuklah kamu sekalian dan sujudlah kamu sekalian. Jadi Allah Taala suruh. Wali khabarin, dan berdasarkan kepada hadis idza qumta ila solah tadi, dalam hadis kan, iaitulah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, idza qumta ila salati fa asbigh al-wudu' thumma istaqbil qiblat fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Quran thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadil qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan. Jadi itulah hadisnya itu, berdasarkan hadis tu menunjukkan perbuatan ataupun tertib perbuatan solat. Wa innama udda ruknan wahidan liittihadihima, hanya saja dua sujud tadi tu dikira dua sujud tadi tu sebagai satu rukun. Dia dua kali sujud tapi dikira satu rukun liittihadihima, sebab dia sama perbuatan dia sama, maka dikira satu rukun lah. Berbeza dengan tamak-ninah tu menurut musannif ni, kerana tamak-ninah tu dia sepasang dengan perbuatan yang berbeza-beza, tapi rukuk ni memang satu grup, walaupun diselang dengan duduk antara duduk sujud, tapi rukuknya sama, dikira dalam satu rakaat, kama udda ba'duhum at-tama'ninah fi mahalliha, seperti mana adda ba'duhum telah mengira sebahagian daripada para ulama tentang tama'ninah fi mahalliha al-arba' ruknan wahidan lidzalika. Sebagian ulama mengkira tamak-ninah pada tempatnya itu, tamak-ninah pada rukuk, tamak-ninah pada i'tidal, pada tamak-ninah pada sujud, dan tamak-ninah pada duduk antara sujud itu, ada 4 tempat itu sebagai satu rukun. Itu sebagian ulama, tapi musannif menjadikan dia tamak-ninah tu berasing-asing sebab pasangan dia lain-lain. Tapi apa yang kita pelajari, biasa kita pegang di Malaysia, tamak-ninah tu satu rukun, walaupun dia ada 4 tempat, sebab sama dia punya perbuatan sama, macam sujud, walaupun 2 sujud tu tapi perbuatan sama, dikira satu lah. Wahwa lughatan, sujud itu dari segi bahasa ialah tadamun wa tamayul wal mail. Tadamun wal mail, dari segi bahasa sujud itu ialah tadamun wal mail. Tadamun tu merengkok, sujud merengkok, merengkok betul. Wal mail, dan terbongkok, merengkok dan terbongkok gitu dekat atas lantai. Wakila, sebahagian ulama kata sujud itu ialah al-khudu' wa tadallul, khudu' merendah diri dan menghinakan diri. Itu lughatan. Wa syar'an, dari segi syarak, sujud ialah aqalluhu mubasharatan ba'da jabhatihi ma yusalli alaihi min ardin ma yusalli alaihi min ardin aw ghairiha. Dari segi syarak ialah aqalluhu mubasharatan, pertemuan yang mubasyarah ni pertemuan kan, sentuhan yang paling dekat, paling minimum, aqal yang paling hampir lah. Mubasyarah, sentuhan yang paling hampir, sebahagian dahi dia tu yang dia solat padanya tadi tu kepada bumi, kepada lantai ataupun seumpamanya. Jadi maknanya sujud tu berarti dia meletakkan dahinya tu
meletakkan dahi ketika dia solat, kan. Solat apa yang dia lakukan, pada solat apa yang dia lakukan itu tadi tu, maka dia letakkan dahi itu paling dekat kepada lantai, kan. Paling dekat kepada lantai, sentuh tu, dia sentuh tu bukan sekadar sentuh, aqallu mubasyarah, maksudnya seminimum sentuhan. Dia bukan kena tonyoh kan. Jadi sekurang-kurang sujud ialah dia kena sentuh. Walaupun sentuh sikit pun dia sah sujudnya. Aqallu mubasyarah, walaupun sentuhnya sedikit sah juga. Yang sempurnanya sentuh betul-betul lah kan. Tapi kalau kena sebahagian daripada dahinya tu, ataupun dia sujud atas tangga, maka dia sujud atas bucu tangga sikit lah kena kan. Sah juga. Min ardin, atas lantai, atau ghairiha. Di khabarin, berdasar kepada hadis, idza sajadta famakkin jabhataka wala tangkur naqran, bila engkau sujud maka letakkanlah dahi engkau tu, letakkan betul-betul dahi engkau tu, jangan engkau mematuk macam patuk ayam. Patuk tak ada nak letak lagi ni, makin dulu pastikan dia terletak betul. Bukan patuk ayam kan, letak betul-betul. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Innama iktafa ba'dha al-jabhati li sidqi ismi sujud 'alayha bidzalika, hanya saja berpada dengan sebahagian daripada dahi sahaja yang sentuh ke lantai itu, kerana ia membenarkan nama sujud padanya yang demikian itu. Maknanya kena sebahagian lantai pun, dahi pun dah okey. Wa kharja bil jabhah al jabin wal anf, keluar daripada pengertian dahi itu ialah jabin, pelipis. Dia sujud atas pelipis kan, tepi ni. Dan juga hidung je kena, dahi tak kena kan. Hidung dia panjang, kena hidung je. Terlalu panjang hidung kan, jadi sentuh hidung, dahinya tak kena, yang kena sini antara dua mata tu kan, dahi tak kena. Jadi itu tak sah. Fala yakfi wad'uhuma, maka tak sah, tidak berpada meletakkan keduanya apa, jabin tadi tu dan juga hidung, tak sah, tidak berpada. Fa in sajada ala muttasilin bihi ka tarfi kummihi at-tawil aw ammatihi jaza illam yataharrak bi harakatihi. Jika dia sujud kepada pakaian atau kepada sesuatu yang bercantum dengan dia, contoh pakaian sesuatu yang bercantum dengan dia, contohnya pakaian, tarfi kummihi, pada hujung lengan baju. Orang Arab sebahagiannya jubah dia lengan dia panjang kan. Sebahagian daripada orang Arab lengan dia besar lah. Sebahagian orang Arab dia baju jubah tu lengan kecil, sebahagian lagi lengan besar. Jadi kalau lengan dia besar, katarfi kummihi at-tawil, lengan bajunya tu dah besar, panjang pula tu, kan. Au ammatihi, ataupun dia sujud atas serban dia, jaza, hukumnya harus, boleh dengan syarat, illam yataharrak bi harakatihi, jika sebahagian pakaian dia tadi tu, yang dia sujud tadi tu, tidak bergerak kalau dia bergerak. Contohnya dia punya serban panjang kan, bila dia bergerak, dia rukuk berdiri kan, ujung serbannya tu tak bergerak sebab dia panjang jela atas lantai, maka dia bergerak, ujung serban dia tak bergerak. Kemudian dia sujud atas pakaian dia tadi tu, maka jaza, itu yang tu harus. Kerana li'annahu fi hukmil munfasil anhu,
pakaian yang melekat pada dia, pada dirinya itu, tapi terlalu panjang sehingga kalau dia bergerak, pakaian tadi tu tak bergerak panjang sangat kan, itu dihukumkan seperti yang terpisah daripada dirinya. Okey, itu kalau tak bergerak. Kalau dia bergerak, pakaian tak bergerak kan sebab panjang sangat. Fa in taharraka bi harakatihi, sebaliknya kalau pakaian tadi tu bergerak ikut pergerakan dia, fi qiyamin au qu'udin, kalau dia berdiri ataupun duduk, au ghairihi atau seumpamanya, ka mandilin, seperti kalau sapu tangan ataupun serban pendek kan, ala tiqihi lam yajuz, dia ada belit kain kan pada leher dia tu, jadi mestilah dia ikut kan, dah belit pada tu, pada leher dia tu pendek. Kalau panjang tak apa, ini pendek, mestilah dia ikut pergerakan dia tu. Dia berdiri, dia ikut, kalau rukuk ikut, sujud ikut kan, ikutlah. Jadi kalau sentiasa mengikut kain dia tadi tu, dia sujud atas tu tadi, lam yajuz, tidak harus, itu tak boleh, tak sah. Dia rukuk di atas pakaian yang pendek yang mengikut dia dan pada pergerakan dia. Kalau panjang, kalau dia bergerak pun dia pakaian tu tak bergerak, maka boleh disujud atas pakaian tadi. Fa in kana muta'ammidan aliman batalat salatuhu, kalau dia lakukan perkara tersebut muta'ammidan, sengaja, dalam keadaan mengetahui tidak boleh sujud atas pakaian yang pendek tadi tu, yang ikut pada, terbelit pada badan dia dan mengikut pergerakan dia tadi tu, sengaja dan mengetahui, dia tahu tapi dia malas lah kata. Terutama kalau di padang pasir tu musim panas, jadi digunakan dengan baju dia atau sebahagian serbannya tu untuk lapik tempat dia sujud kan, sebab panas kan. Dia sengaja dan tahu, maka batal solatnya. Au nasian au jahilan, tapi kalau dia lupa ataupun jahil, lam tabtul, tidak batal solatnya. Wa a'ada as-sujud, tapi dia kena sujud semula dalam keadaan buang lapik itu. Maksudnya dia sujud atas pakaian tadi tu, dia kena angkat balik kepala dia dan buang lapik tadi tu, sebab lapik tu dia lekat pada badan, mengikut pergerakan dia tu, buang dan sujud semula. Yang atas lapik alas tadi tu tak sah kan, ulang balik. Kalau lapik alas tadi tu lekat pada pakaian dan mengikut pergerakan dia, tapi kalau tak ikut pergerakan dia, sah sujudnya. Wala salla min qu'udin falam yataharrak bi harakatihi, bagaimana pula kalau dia solat duduk dan pakaian tadi tu tidak mengikut pergerakan dia, walau salla okey, dia semang duduk, jadi serban dia tu terlondeh ke bawah, jadi bila dia bergerak-gerak, jadi yang kena pada lantai tadi tu tak bergerak lah. Sebab dia duduk kan, jadi bila dia bergerak-gerak, rukuk, sujud, semasa solat tu, pakaian yang berjurai atas lantai tadi tu tak bergerak kan. Wala shalla min qiyam la taharraka, itu kalau dia solat duduk, tapi bila dia berdiri, pakaian dia terjuntai tadi tu ikut dia berdiri kan. Tapi masa sujud, masa dia solat duduk, pakaian terjuntai atas lantai itu tak bergerak, sebab panjang dia sederhana. Tapi kalau berdiri, dia bergerak lah kan, sebab tak cukup terlalu panjang, panjang sederhana je. Sedangkan dia sekarang ni solat duduk, boleh tak dia solat atas serban ataupun kain dia tadi tu semasa dia solat duduk? Semasa dia solat duduk, kain dia tu tak bergerak, tak ikut dia bergerak, boleh tak dia solat atas ujung pakaian dia tadi tu? Jawapannya boleh, lam yadur, tidak memudaratkan sujudnya, boleh dia sujud atas pakaian dia yang tidak mengikut pergerakan dia kalau dia solat duduk, syaratnya solat duduk. Sekalipun kalau dia berdiri, nanti
pakaiannya itu mengikut. Itu tak penting, sebab sekarang ni dia bukan solat berdiri, sekarang ni solat duduk. Tapi kalau solat berdiri tak sah lah, sebab pakaian mengikut. Iz al-ibrah bihalati rahinihi, bihalati rahinah. Sebab yang diambil kira ialah pada keadaan dia rahinah, pada keadaan dia yang terikat tu, yang keadaan sekarang dia lah. Keadaan sekarang dia solat apa? Solat duduk, maka kira hukum solat duduk. Berdiri, maka hukum solat berdiri. Hadza huwa zahir. Inilah yang jelasnya, penjelasan yang jelas, kan? Ini yang jelas lah. Okey. Walam ara min zikrihi, dan aku melihatnya tak perlu lagi disebutlah, sebab ini benda ni jelas. Wa kharaja bil muttasil bihi ma huwa fi hukmil munfasil, keluar daripada pengertian muttasil yang bercantum dengan tubuhnya tadi tu, keluar daripada pengertian yang bercantum dengan tubuh tadi kalau pada keadaan hukum munfasil, hukum yang pakaian yang tak bercantum dengan tubuh dia. Jadi yang bercantum tu macam serban tadi, ada lilit ke apa ni, leher dia. Jadi dia ikutlah. Kalau yang tak melekat pada tubuh tadi tu, wa in taharaka biharakatihi, sekalipun benda tadi tu bergerak dengan pergerakannya, contohnya ka'udin biyadihi, sepertinya kayu ada tangan dia kan, dia pegang kayu, kayu tu bersandar kat badan dia. Jadi kalau dia bergerak, kayu tu bersandar kat badan dia, jadi kayu tu ikut sama kan, bersandar kat tangan dia, jadi dia ikut sama. Atau dia sembahyang bertongkat ni, misalnya bertongkat dengan papan ke kan, jadi bila dia bergerak, kayu tu bergerak kan. Jadi bila nak sujud, dia letak papan tu tadi tu, dia sujud atas papan tu, atau kayu tadi kan, ot kayu, ot kayu, dia sujud atas kayu tu. Sebab atas tanah tu panas, gelegak kali 50 darjah Celsius tu. Boleh masak kan, telur kan, letak kat pasir masak, letak dahi, masak dahi lah. Jadi dia semayang pakai tongkat, maka bila sujud dia sujud atas tongkat. Yang tu hukumnya boleh. Sebab apa? Kayu tu walaupun bergerak ikut orang, ikut kita, orang yang solat tu, tapi dia tidak melekat pada tubuh. Fala yadur, tidak mudarat solatnya. Fala yadur sujud alaihi, tidak mudarat sujud atas kayu tadi. Kama fi al-majmu', seperti yang disebut dalam kitab Majmu' Imam Nawawi, fi nawaqidil wudu, dalam bab perkara yang membatalkan wudu. Walau sajada ala syai'in fi mawdhi'i sujudihi, kalau dia sujud di atas sesuatu di tempat sujudnya, kawaraqatin, seperti dia sujud atas kertas, faltasaqat bi jabhatihi, ada kertas kat tempat sujud, bila dia sujud atas kertas tu, melekat kertas tu pada dahi dia, wartafa'at ma'ahu, kemudian bila dia bangkit daripada sujud, kertas tu ikut sama, dah melekat pada dahi, dia ikut lah kan, melekat pada dahi dia. Wa sajada 'alaiha saniyan, kemudian dia sujud semula, sedangkan kertas tu melekat pada dahi dia lagi. Sebab jadi kalau keadaan macam tu, darah, maka sujudnya tak sah, dia memudaratkan sujudnya. Sebab apa? Sebab kertas tu telah menjadi sebahagian daripada pakaiannya. Sebab apa? Dia melekatkan tubuh. Jadi dia kena angkat kepala balik dan buang kertas tu, kan. Walaupun dia benda mula-mula sujud pertama sah, sebab asalnya kertas tu dekat atas lantai. Bila sujud atas kertas tu, dia melekat, maka menjadilah kertas tu sebahagian daripada pakaian dia. Sebab tu sujud kali kedua atas kertas tu tak sah. Wa innahaha summa sajada lam yadur, tapi kalau dia buang kertas tu tadi tu, kemudian dia sujud balik, lam yadur, maka tidak mudarat, maka sah sujudnya. Walau sajada ala isabati jarahin aw nahwihi li daruratin bi an syaqqa alaihi izalatuha
lam talzamhu i'adah. Kalau dia sujud atas insabah pembalut luka, insabati jarahin, pembalut luka, kepala dia pecah, retak luka kan, jadi balut tempat sujud lah, balut kan, balut luka dia kan. Jadi dia solat dalam keadaan berbalut, sujudlah atas pembalut dia tu. Li darurah, sebab terpaksa sujud kan, sebab dah semua berbalut. Bi ansyaqa alaihi izalatuha, iaitu pembalut tu susah untuk dibuang, untuk ditanggalkan. Mudarat kalau ditanggalkan, contoh dia luka cedera parah ataupun pecah kepala tu terpaksa dibalut, maka dia tak boleh dah tanggal pembalut tu kan, maka dia sujudlah atas pembalut tadi tu. Dahi tak kena, dia sujud atas pembalut, atas kain. Lam talzamhu al-i'adah, tak wajib dia qada semula solatnya tadi tu. Li'annaha, kerana idza lam talzamhu ma al-ima' li'udhrin fa hadha al-aula. Kerana solat itu tadi tu, jika kerana solat itu idza lam talzamhu ma'al ima', mana li'annaha hani i'adah, li'annaha kerana i'adah tu qada semula lah. Kerana qada semula itu jika tidak wajib, tidak wajib qada semula ataupun solat semula, jika dia solat dalam keadaan jika dia solat dengan isyarat saja, dengan isyarat, sujud isyarat, rukuk isyarat kan, kerana uzur langsung tak ada sujud, langsung tak ada rukuk kan, sebab dia guna isyarat saja, sebab ada uzur kan, maka fahadha aula, maka dalam keadaan balut ni tak ada upaya untuk dia membuka balutnya tu, tapi dia sujud tapi bukan atas dahi tapi atas kain, itu lebih aula lagi, tidak i'adah, tidak qada semula. Asalkan pakai isyarat pun tak payah qada, apatah lagi kalau berbalut kerana uzur tadi tu. Lagilah dia sujud betul kan, dia sujud betul, cumanya tak kena dahi aja, maka itu lebih aula, lebih utama, tidak diqada semula. Wa kadza law sajada ala sya'rin nabata ala jabhatihi, begitu juga kalau dia sujud atas rambut yang tumbuh atas dahi, li'anna ma nabata 'alaiha mislu basyaratihi, kerana apa yang tumbuh pada dahi tadi tu dia umpama kulitnya juga, macam dia sujud atas kulit jugalah, sebab bukan dia nak rambut tu tumbuh atas dahi dia, Allah Ta'ala dah tumbuhkan, takkan kena cukur kan, gitulah. Zakarahu al-Baghawi fi fatawahu, itulah yang disebut oleh al-Baghawi dalam fatwanya. Wa yajibu wad'u juz'in min rukbatayhi, wajib dia meletakkan juzuk bahagian daripada dua lututnya tu. Wa min batini kaffaihi, semasa sujud tu dia wajib dia meletakkan dua lutut di atas lantai. Wa min batini kaffaihi, dan perut tapak tangannya tu wajib letak atas lantai. Wa min batini asabi'i qadamaihi, dan perut jari jemari kakinya tu letak atas lantai. Jadi kalau dia sujud hanya ujung jari kaki aja yang cecah lantai, apatah lagi kalau terlipat tak sah. Kalau hujungnya sahaja pun tak sah, dia kena lentikkan jari kaki dia tu supaya perut jari kakinya tu kena ke lantai. Fit sujud, semasa sujud, li khabari syaikhaini, berdasarkan kepada hadis Bukhari dan Muslim, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin, aku diperintahkan supaya bersujud di atas 7 tulang. Al-jabhati, dahi, wal yadaini, 2 tangan, wa rukbataini, dan 2 lutut, wa atraf fi al-qadamaini, dan hujung-hujung jari kaki. Wala yajibu kashfuha, dan tidak wajib mesti buka
atraf tadi tu, ujung-ujung jari kaki tu tak wajib dibuka. Boleh pakai kasut, boleh pakai stokin untuk sujud kan. Tak wajib untuk buka dia untuk sujud. Bal yukrahu kashfu rukbataini, malah makruh membuka kepala lutut, dua kepala lutut tu dalam solat, kama nassa alaihi fil seperti yang dinaskan dalam kitab al-um. Okey. Yang wajib bukanya ialah pada jabhah saja. Yadaini rukbataini, dua tangan dan dua lutut, dua jari jemari semua tak wajib buka untuk sentuh lantai. Far'un, furu', cabang. Lau khuliqa lahu ra'san, kalau dia ada dua kepala. Wa arba'u aidin, empat tangan. Kita ada dua tangan, tapi ada orang tu Allah Ta'ala jadikan empat tangan. Wa arba'u arjulin, dan empat kaki kan. Hal yajibu alaihi wad'u ba'di kullin min al-jabhataini, adakah wajib dia meletakkan sebahagian daripada setiap kepala, setiap dahi dia tadi tu, dia ada dua kepala, adakah kedua-dua kepala tu wajib kena letakkan atas lantai, dahi kedua-dua kepala tadi tu, wa ma ba'dahuma, dan sekitar dahinya tadi tu, ataupun tidak wajib kan. Okey, jadi dia ada dua kepala. Jadi adakah kedua-dua kepala tu kena wajib letak dahinya atas lantai, dan sekitar dahi tu pun wajib juga letak atas lantai. Allazi lam yazhar annahu yunzar fi dzalika. Allazi yazharu annahu, yang jelasnya dikata, yang jelasnya annahu yunzaru fi dzalika, kena tengok keadaan. In arafa zaid, in urifa az-zaidu fala i'tibar bihi. Kalau kepala yang satu lagi tu hanya kepala tambahan zaid saja, maka itu tidak dikira, artinya tak wajib. Wa illa, kalau tidak, artinya kalau kedua-dua tu memang kepala betul asli kan. Iktafa fi al-khuruj an ahdil wajib biwad'i ba'di ihda al-jabhataini, maka berpadalah fil khuruj an ahdi, berpada pada keluar daripada kebiasaan. Oleh kerana benda tu luar biasa kan, luar biasa, sebab itulah hanya berpada dengan wajib meletakkan sebahagian daripada salah satu kepala sahaja, dahinya itu ke lantai. Wa ba'du yadaini, begitu juga dengan sebahagian daripada dua tangannya saja. Kalau dia ada kes tadi ada empat tangan kan, maka sebahagian daripada dua, ambil kira dua tangan je lah, sebahagian daripada dua tangan je, daripada empat tangan dia dua je. Wa rukbataini, begitu juga dengan dua lututnya tadi. Wa asabi'i rijlaihi, sama dengan jari-jari dua kakinya tadi. Kalau ada empat kaki kan, hanya yang dua kaki sahaja. Dua kaki lagi tu kalau dia betul-betul kaki kan. Kalau zaid tak dikira lah. Ini kalau dia betul-betul empat tangan, empat fungsi kan, empat kaki, empat fungsi, dua kepala, dua betul kepala kan. Maka ambil salah satu saja. In kanat kulluha asliyah, itu kalau semuanya tu yang asli, itu betul-betul lah, asli betul lah, kepala asli, tangan asli, kaki asli, empat kaki empat tangan kan, asli. Fa in istabaha al-asli bizaid wajaba wad'a juz'in min kullin minhuma. Tapi kalau ada persamaan antara yang asli dengan yang tambahan kan, maka wajib meletakkan setiap juzuk daripada semua anggota tadi tu. Maksudnya kalau dia ada dua kepala, tak tahu mana satu yang asli, mana satu yang zaid. Kalau dia ada empat tangan, keempat-empatnya tu lemah kan.
tak tahu mana satu asli, mana satu yang tambahan. Tak tahu ya. Yang kes sebelum ni yang tahu, yang confirm kan, kalau asli semua asli, kalau tambahan tahu mana yang betul, yang mana tambahan kan, anggota tambahan. Ini kalau ada 4 tangan, 4 tak tahu kan mana satu jadi kalau dalam keadaan tak pasti yang mana satu yang betul, mana tangan betul, tangan tambahan kan, maka wajaba wada'a juz'in min kullin minhuma, wajib meletakkan setiap anggota tadi tu. Kalau 4 tangan tu, keempat tangan tu letak tapak tangannya tu ke lantai kan, wajib letak semuanya ke lantai untuk sujud. Kaki sama juga, wajib letak perut jari dia tadi tu, semua 4 kaki dia tadi tu ke 4 perut jari kaki dia tu ke lantai, samalah dengan kepala lutut. Wallahu ta'ala alam. Yang berikut ialah al-ashir, rukun solat yang ke-10, tuma'ninah fihi tadi tu pada sujud. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.